Assalamualaikum and welcome to my channel. Kepada semua yang baru sahaja sampai dekat channel Last Winchester ni, dipersilakan tekan butang subscribe dan juga the bell notification. Dan kepada yang telah subscribe di channel aku ni, aku nak cakap terima kasih. Teruskan lagi dengan sokongan padu korang. Korang memang the best guys. Kita kembali lagi dengan segmen Seram Kliwon pada minggu ni, di mana hari ni aku akan share satu cerita yang telah diberikan kepada aku daripada salah seorang daripada subscriber Nas Winchester. Nak cakap terima kasih kepada yang telah memberikan cerita ni. And lepas aku baca pasal kisah ni, memang kalau aku dekat tempat dia kan, memang aku jam guys. Okay, agak scary kau tahu tak. Cerita ni dia berlaku semasa dia sedang belajar dekat satu universiti di kawasan Selangor. Aku tak boleh nak cakap kat mana sebab yalah privacy kan. And aku boleh katakan benda ni terjadi kepada dia dan juga kepada seorang lagi kawan dia yang dia rapat semasa dia belajar dekat universiti ni tau. Jadi tanpa masa lagi, kita teruskan dengan Seram Kliwon. Let's go. Cerita ini bermula semasa cuti SEM di sesebuah universiti yang terletak dekat Selangor. Okay, so seorang pelajar yang bernama Sharina, dia adalah pelajar final year. Dia telah membuat keputusan untuk tidak balik kampung disebabkan dia hendak siapkan dia punya tesis. Korang pun tahu kan, student final year ni memang busy gila dengan tesis. So memang banyaklah benda nak kena settlekan daripada masa tu kan. Dan dia pun fikir kalau dia balik kampung, for sure dia takkan boleh siap dia punya tesis itu. Biarlah macam mana nak buat kerja kan, sebab dekat kampung dia tak ada wifi. So susah dia nak buat research dengan paperwork semua lagi kan. Dan kalau dia balik kampung pun, silap-silap member akan menghabiskan masa tengok cerita Korea sahaja guys. Sebab dia ni memang kaki tengok cerita Korea. Tak kisahlah cerita Korea hantu ke, cerita Korea, cerita cinta ke apa. Nah ini, itu favourite dia guys. Favourite si Sharina ni. Tambah lagi pula dengan deadline tesis dia itu semakin dekat, jadi Rina dia nekat untuk stay sahaja dekat college dia dan fokus untuk siapkan tesis dia. So nak dijadikan cerita, semasa hari pertama cuti SEM tersebut, Sharina dia hanya duduk dalam bilik dia sahaja seharian suntuk. Daripada pagi sampailah ke malam dia menghadap sahaja laptop dia untuk menyiapkan dia punya kerja itu. Sampai kan kalau dia nak makan pun sekadar biskut, roti kering macam tu je tau. Tengah ada mood nak siapkan kerja lah katanya kan. Okay, so dia fikir macam tak apalah, malam nantilah aku keluar cari makan kan. Balik tu dia boleh rehat-rehat sambil tengok cerita Korea kan. Boleh lah riliskan tension sikit. So member dia dah planning guys. Dia nak siapkan kerja dia cepat-cepat so that dia boleh layan cerita Korea pada waktu malam. Bagus lah juga kan. Settle kerja dulu baru dah have fun, betul tak? Ni bukan, ni setengah orang tu have fun memanjangkan, end up kerja tertinggalan. Memang tak best lah macam tu, betul tak? Jadi pada pukul 8 malam tersebut dalam 8 lebih macam tu lah, lepas Sharina ni dia dah selesai solat maghrib, solat isyak semua, dia pun keluarlah cari makan. Dan nasib baik Rina ni dia ada kereta, senang sikit lah dia nak pergi sini sana kan. Sebab kantin dekat college tu pun tutup tau. Sebab yelah student-student semua kan balik kampung. So kalau nak buka pun macam pisang kan, tak ada business kan. So sesiapa sahaja student yang masih tinggal dekat college tu semasa cuti SEM, memang diorang tak ada choice lain lah, memang nak kena keluar cari makan. Cuma yang bernasib baik dekat lokasi college diorang ni kan, adalah macam warung-warung kecil yang masih buka tau. Okay, so Sharina ni pun dia terus pergi ke kedai makan tersebut yang dia biasa pergi lepak dengan member dia kan. So dia pergi sana, dia order dia punya favourite kan. Dia punya favourite mi goreng mamak orang kata kan. Mi goreng mamak dengan kopi ais padu kat tepi. Member pun makan siap tapau lagi guys. Tapau Maggi goreng dengan Milo ais dekat tepi sebab dia nak layan tengok cerita Korea. Jadi selepas dia dah habis makan semua, dah kenyang, perut kenyang semua, dia pun balik terus ke college dia. Yalah, sebab dia fikir yang dia memerlukan rehat yang cukup. Sebab yalah, sehari dah menghadap laptop dari pagi sampai malam buat kerja. Lagi-lagi dengan esok pula kan, esok pagi nak kena bangun awal, nak kena sambung lagi kerja dia. Tak tahulah apa lagi kerja dia akan settle kan. So dia memerlukan rehat yang mencukupi pada masa itu. Jadi sebaik sahaja Sharina dah sampai dekat college itu, dia pun parklah kereta dekat kawasan parking college itu. Dan kemudian dia terus naik ke bilik dia. Dan bilik dia ni guys berada di tingkat paling atas sekali, iaitu tingkat 4. Kalau nak fikirkan, memang menangis jugalah kalau nak naik tangga sampai ke tingkat 4 kan. Memang orang boleh kata daripada tingkat 1 kan, the moment kau sampai tingkat 4 kan, kau punya ketiak memang sudah lemas guys. Memang ketibas orang kata tau. Okay, tetapi Sharina ni dia fikir macam
dia kena menggagahkan diri dia sebab dia memikirkan tentang mak ayah dia di kampung halaman yang mengharapkan keputusan yang cemerlang daripadanya. So itulah kekuatan Sharina sepanjang dia berada dekat college tersebut. Tetapi untuk Sharina ni, yalah, dia setiap hari nak kena hadap naik tingkat 4. Dia kata dia ada trik dia sebenarnya guys. Dia cakap tak payah fikir sangat tingkat 4 ni. Kita kena relax, chill dia sambil naik tangga tu kan. Kalau tak tahu nak buat apa, nyanyilah sambil nyanyi naik tangga kan. Tahu-tahu satu lagu boleh habis guys. Itulah yang telah dilakukan oleh Sharina. Trik dia untuk tak nak rasa penat sepanjang naik tangga. Mungkin korang boleh try kan. Mungkin selap kan 2-3 lagu boleh habis, betul tak? Mengah amat sambil nyanyi Jadi sepanjang Sharina naik tangga nak ke bilik dia kan, bila dia sampai kat tingkat 2 Sharina dia terampak rakan dia yang bernama Amira, iaitu kawan satu kelas dengan dia. Time tu Amira ni dia tengah ambil air dekat water cooler dekat dengan bilik dia tau. So sewaktu bila Rina ni nampak kawan dia Amira ni, dia macam dalam hati lah, dia kata yang Amira ni tak balik kampung pula Biasanya dia ni pantang ni kan. Jadi pantang ada cuti mesti balik kampung. Tetapi bukan untuk hari tu guys. So sambil dia duduk fikir-fikir macam tu kan, dia pun berjalanlah menuju ke arah Amira dan dia menjerit, "Weh Amira, kau pun tak balik kampung rare weh. Selalunya kau balik dulu. Apa kes kau tak balik ni?" Dan Amira pun dia kata, no, aku tak balik kali ni kan. Banyak betul lah tesis nak kena buat ni. Kau apa cerita? Kau pergi mana ni? Dan Rina pun cakap lah, aku daripada makan tadi. Aku keluar makan tadi. Lah, kau tak Roger yang kau stay dekat college? Kalau tidak, boleh lah aku ajak kau makan. Ni, kau dah makan belum? Dah, aku dah makan dah Rina. Aku order Grab je tadi. Senang je lah kan. Kita lepak-lepak dalam bilik, tahu-tahu je makanan dah sampai. Dan lagi satu sebab lah kenapa aku order Grab Rina. Sebab abang Grab yang duk menghantar makanan kat aku tu, elok kau nak kena tengok muka dia, handsome dah lah, peramah kan. Memang sedap makanan aku bila dia hantar. Memang senyum. Sambil Amira berkata sambil tergelak-gelak dekat Rina tau. Dan Rina pun dia berkata lah, kau Dino boleh tahan ngatai yang ni kan. Kau ni nantilah kita bolehlah keluar makan sama-sama kan. Kita try ajak sesiapa kan. Siapa yang tak balik kampung lagi, bolehlah kita ajak sekali kan. Best sikit, betul tak kan? Tak adalah boring seorang-seorang. Aku pisang makan seorang-seorang tadi. At least kalau kau ada, bolehlah kita bergosip-gosip Amira pun membalaslah kepada Sharina ni, aku pun tak sure lah yelah, masing-masing pun sibuk kan. Tapi tak apalah, nantilah kita tengok siapa yang tak balik nanti kan. Tak apalah Rina. Nanti apa-apa kau Roger je lah bila kau nak keluar makan ke apa kan. Aku pun nak masuk tidur dah ni. Kau pun bilik kau nak kena naik atas kan. Jauh lagi perjalanan tu kan. Tak apalah. Nantilah kita jumpa esok ke apa Okey good night. Dan Sharina pun dia melihat Amira masuk ke dalam bilik dia yang betul-betul bersebelahan dengan water cooler tersebut. Dan dia kembali meneruskan perjalanan dia untuk naik ke tingkat 4. Jadi sebaik sahaja Sharina dia sampai ke tingkat 4, dia terus masuk ke dalam bilik dia. Dia kemaslah apa yang patut, susun semua kertas lah, paperwork yang hendak dipakai untuk esok hari tau. Okey, dan lepas dia dah habis kemas-kemas semua tu, dia pun terus keluar ke bilik dia untuk ke tandas, di mana dia nak siap-siap untuk tidur lah. Gosok gigi, cuci mata, cuci kening semualah kan. Biasalah perempuan kan. Selepas selesai dia semua tu, dia pun keluar daripada tandas dan menuju ke arah bilik dia. Tetapi semasa dia nak masuk dekat bilik dia tu guys, tiba-tiba kan, dia ternampak ada 2 susuk tubuh berada di hujung koridor bilik dia itu dalam keadaan yang gelap. Lampu semua tak ada. Dan Rina dia berkata dalam hati dia, lah ada lagi ke orang yang tak balik kampung kan? Tapi siapa diorang tu? Entah aku kenal ke tidak. Tapi yelah, kalau kenal okeylah, bolehlah aku ajak dia makan sekali dengan Amira kan. Best sikit. Lalu Sharina pun dia berjalan menuju ke arah mereka. Dan dalam hati dia dah rasa pelik. Kenapa diorang ni duk bersembang dalam gelap-gelap macam ni kan? Lampu koridor dah rosak ke apa kan? Tetapi dia tetap berjalan sampailah ke hujung koridor tu, nak tengok siapakah 2 orang itu. Lah engkau ke Amira? Rupa-rupanya kawan Sharina Amira tadi yang terjumpa dekat tingkat 2 guys. Aku ingat siapalah yang duduk dalam gelap tadi. Kau ni apalah yang kau duduk sembang dalam gelap-gelap ni? Lampu rosak ke? Kau ni buang tabiat betul lah. Tetapi yang pelik dekat sini guys,
Amira, dia tidak menjawab pun soalan Sharina tersebut. Dia dan kawan dia hanya pandang sahaja muka Sharina. Dan Sharina pada time tu dia dah mula rasa pelik, rasa tak sedap, macam ada sesuatu sahaja yang tidak kena. Dia dah mula rasa remang-remang sikit. Amira dan kawan dia itu terus senyap dan hanya memandang sahaja ke muka Sharina tanpa mengata apa-apa. Dan Sharina pada time tu dia dah mula fikir macam-macam dah masa tu. Aduh, aku ni, itulah masalah aku ni, terlampau friendly lah aku ni terlampau peramah kan, dengan siapa-siapa aku main tegur je. Itulah orang kata benda-benda pelik ni tak baik ditegur kan. Dan entah dua ekor ni bukan Amira, bukan kawan dia. Itulah bisikan dalam hati Sharina sendiri. Dia dah mula rasa ketakutan. Amira, ini kawan kau yang mana satu ni? Sebab aku tak pernah nampak pun. Tanya Sharina yang tidak berputus asa untuk membuat perbualan bersama Amira. Tetapi kali ni Amira dia menjawab, oh, ini Nurin Rina. Dia baru first sem, student baru. Baru lega hati si Sharina ni. Betul orang rupanya bukannya hantu, nasib baik. Itulah dia, banyak sangat tengok cerita hantu Korea kan dah mendapat padan muka. Jadi Sharina dia terus menegur dan juga cakap hello dekat si Nurin ni. Tetapi kepelikan dia kat sini, Nurin dia tidak menjawab sepatah sahaja. Dia hanya tersenyum melihat Sharina. Sharina dia cuba untuk tengok muka Nurin, tetapi separuh muka je ditutupi dengan rambut dia yang begitu panjang. Paras lebih daripada dia punya siku tau. So memang panjang gila guys. Dan ada sesekali bila ada angin yang lalu menyop ke rambut Nurin, Sharina dia akan terbau bau yang sangat wangi. Bukan bau wangi perfume, bukan bau wangi shampoo, tetapi bau wangi yang susah hendak digambarkan. Jadi semasa Sharina dan juga Amira sedang bersembang, Nurin dia hanya berdiri sahaja tanpa cakap apa-apa. Sesekali dia akan hanya tersenyum sambil mendengar mereka berdua bersembang. Lama jugalah si Sharina dan juga Amira bersembang Yalah, bersembang pasal kelas lah, assignment lah, gosip lah, duk mengumpat pakcik warung lah, macam-macam guys. Dan tanpa mereka sedar lepas dah borak-borak situ, dah dekat 1 jam man. Nurin pun pisang tengok kan, duk sengih-sengih dia member kan. Kesian member tunggu dekat sejam Dan Sharina pun dia tiba-tiba dia berkata, lama pula aku duk bercerita dengan kau ni Amira. Dah lah, aku nak balik dululah, aku mengantuk lah. Nantilah esok lah kita sama borak Okay, kau dengan Nurin masuk tidur lah, lewat malam lah ni kan. Tak elok lah lepak kat luar malam-malam buta ni Jadi Amira dan juga Nurin terus masuk ke bilik di depan mereka sahaja. Jadi apabila Sharina ternampak mereka berdua masuk ke dalam bilik itu, Sharina dia bertanya kepada Amira, Mira, ini bilik Nurin Dan Mira menjawab, taklah, ni kan bilik aku. Nurin dia datang teman aku malam ni je. Sebab aku seorang kan, bosan lah kan. At least ada member okey lah sikit. Jawab Amira yang telah memberikan satu perasaan pelik kepada diri Sharina. Dan Sharina pun dia menjawab balik dekat si Amira ni, tapi bukan bilik kau dekat tingkat 2 ke Amira? Dengan dahi yang berkerut, Amira pun menjawab, bila masa bilik aku dekat tingkat 2 no? Aku kan satu floor dengan kau, tingkat 4. Kau ni pelupa betul lah kau ni Rina. Dah yang tadi yang kau pergi ambil air dekat water cooler tu apa? Tapi aku tak ada pun ambil air dekat water cooler hari ni Rina woi. Sharina dia dah semakin pelik guys. Dan time tu dia dah mula berfikir macam-macam balik guys. Dia dah fikir macam-macam yang menakutkan tau. And dia still tak puas hati dan dia masih lagi bertanya kepada Amira, tadi lepas aku balik makan tadi, aku duduk bercakap dengan kau lah Amira. Masa tu kau dekat tingkat 2 kan? Sebab bilik kau kan dekat sebelah water cooler. Sharina, aku tak pergi tingkat 2 lah ini. Aku sepanjang hari duduk kat bilik lah, dekat tingkat 4 ni. Apa yang kau merepek ni? Aku ada kat dalam bilik aku je. Kau jangan nak main-main Rina woi. Sharina yang tak dapat terima jawapan Amira itu terus bertanya dan mendegakkan yang dia telah bercakap dengan Amira dekat tingkat 2. Jadi apabila keadaan Sharina yang macam tu, Amira dan Nurin mereka masing-masing pandang antara satu sama lain tau. Dengan penuh kehairanan sebab dia pelik. Dah kenapa Sharina cakap macam ni? Apa yang dia merepek bala-bala motor macam ni kan? Dan dengan perlahan-lahan Amira dia bertanya kepada Sharina, kau cakap dengan siapa sebenarnya tadi Rina? Sebab aku sepanjang hari dekat sini weh.
Soalan itu yang ditujukan oleh Amira kepada Rina telah menyebabkan Rina hampir histeria. Dia macam tak boleh terima apa yang Amira sedang berkata kepada dia pada time tu. Dia punya bulu roma dekat belakang leher dia tu memang terus menegak, guys. Dia rasa nak menangis, rasa nak menjerit dan rasa tidak percaya. Semua perasaan macam tu lah, semua ada campur aduk Dan Sharina, dia pun mula rasa hendak pitam. Badan dia dah terhuyang-hayang tau, and dia nak terjatuh tau. Okey, dan Amira macam, Sharifah, kau okey tak ni? Sambil dia memegang tubuh badan Sharina. Dan apabila Amira menangkap badan Sharina sebelum dia jatuh tu, Sharina sempat berbisik kepada Amira, kau kena percaya aku, Amira. Tadi aku bercakap dengan kau dekat tingkat 2. Tolonglah percaya cakap aku. Jadi bila Amira terdengar Rina cakap macam tu, dia macam kesian tengok kawan dia ni. Dia pun cakap, Okey, tak apa. Apa kata kita sama-sama pergi tingkat 2. Kita tengok. Okey, kita tengok siapa yang ada kat tingkat 2 tadi. Kemudian mereka bertiga pun turun ke tingkat 2. Dan Sharina pada masa itu, dia rasa macam dalam mimpi tau. Apa yang dia tengah lalui itu seperti bukan macam realiti. Ibarat macam satu mimpi buruk yang hanya tunggu masa untuk dia sedar sahaja. Sebaik sahaja mereka sampai ke tingkat 2, Sharina terus berkata, inilah water cooler yang aku cakap dengan kau tadi, Amira. Dan itu kan bilik kau. Sambil Rina menunjuk ke arah bilik Amira dekat tingkat 2 tu. Dengan langkah yang perlahan, Sharina dia berjalan ke bilik tersebut. Dan Amira dan Nurin masih setia berdiri belakang Sharina. Badan Sharina pun dia sedang menggigil dengan memang kuat gila sambil dia mengetuk perlahan dekat bilik Amira di tingkat 2 tersebut. Tetapi yang pelik dia, tiada sesiapa yang menjawab, hanya senyap sahaja. Tiada sebarang bunyi pun daripada dalam bilik itu. Jadi Sharina pun dia cubalah untuk ketuk lagi sekali dekat pintu bilik Amira tu. Dan tiba-tiba terdapat kedengaran bunyi daripada dalam. Jantung Sharifah pada time tu memang berdebar-debar. Terdapat bunyi kunci yang sedang membuka pintu tersebut dan perlahan-lahan sahaja pintu itu dibuka. Dan dekat sini, apabila pintu itu telah dibuka, orang yang sedang membuka pintu itu adalah Amira. Muka Amira memang mamai pada time tu. Dia macam baru bangun tidur sahaja tau. Yelah, tengah-tengah malam kan, tiba-tiba orang ketuk pintu kan. Dia pun bangun, muka mamai sahaja sambil buka pintu. Dan dia ternampak, Sharina, apa kau buat dekat sini? Tengah-tengah malam ni kan? Bukan tadi kau dah naik bilik tidur ke? Tanya Amira dengan mata ni yang separuh tertutup. Dan alangkah terkejutnya Sharina apabila dia melihat Amira yang membuka pintu bilik itu. Sharina pun yang menjerit, Ya Allah, ujian apa ni? Ya Allah, ya Tuhanku, apa yang sedang aku hadapi ni? Ya Allah, bantulah aku. Dengan rasa yang tersangatlah takut, Sharina, dia perlahan-lahan menoleh ke belakang di mana dia tahu Amira dan juga Nurin sedang berada di belakang dia. Sebaik sahaja dia menoleh ke belakang, apa yang dia nampak adalah tiada lagi Amira, tiada lagi Nurin. Hanya ada dua makhluk yang tersangat buruk rupanya dengan bau yang teramatlah busuk. Mata mereka yang merah dengan rambut mereka yang begitu panjang, memakai pakaian putih yang lusuh dan dipenuhi dengan darah yang kotor. Dua makhluk itu hanya memberikan senyumannya sinis yang sangat menakutkan ke arah Sharina. Dan bukan itu sahaja, makhluk itu sempat berkata-kata kepada Sharina. Bolehlah aku cerita dekat kau apa yang telah terjadi dekat aku. Dan terus mereka gaib. Badan Sharina yang menggigil teruk, tiada perkataan yang boleh dikatakan oleh dia. Dia hanya mampu menjerit Allahu Akbar dan terus Rina pitam di depan pintu bilik Amira. Pada keesokan hari dia, bila Sharina dia sedar, dia sudah berada di hospital dan ibu bapa dia juga ada bersama-sama dengan dia. Kepala Sharina terasa teramatlah berat. Dia cuba ingat macam mana dia boleh ada kat hospital dengan semua benda-benda yang telah terjadi tau. Dan ibu bapa Sharina pun telah menjelaskan apa yang telah terjadi kepada dia pada malam sebelum itu.
Apa yang terjadi kepada Sharina adalah dia terkena histeria dekat kolej dia dan tiba-tiba sahaja dia pengsan. Bila dia mendengar sahaja penjelasan ibu bapa dia itu, Sharina dia terus menggigil mengingati apa yang berlaku dekat dia pada malam semalam. Dan terus dia pun menangis dan menyandarkan kepalanya di bahu ibu dia. Dia menceritakan semua yang terjadi kepada dia pada malam semalam itu. Rupanya bukanlah Sharifah seorang yang mengalami kejadian tersebut. Ada juga pelajar-pelajar lain yang melalui pengalaman yang lebih kurang sama dengan Sharina ni, dan ada yang ternampak seseorang ibarat macam sedang melambai-lambai ke arah mereka dan tiba-tiba mereka gaib. Dan ada juga yang nampak pelajar yang naik tangga tapi tak jumpa bilik mereka. Mereka semua telah diganggu dekat kolej dia itu, dan terdapat sebab mengapa semua itu berlaku dekat kolej mereka yang sedang mengganggu pelajar-pelajar tersebut. Terdapat dasar-desus yang mengatakan yang terdapat seorang pelajar yang telah terjun bangunan, mungkin disebabkan tekanan pelajaran. Pelajar itu telah membunuh diri dan mayat dia telah dijumpai di bawah bangunan dengan separuh muka dia hancur teruk. Dan ada juga desas-desus yang mengatakan nama pelajar yang telah membunuh diri itu adalah Nurin. Itulah guys, kisah gangguan di asrama di mana seorang pelajar yang bernama Sharina, dia ternampak kawan dia tetapi sebenarnya bukan kawan dia, jelmaan makhluk gaib, di mana ada berita yang terdapat kes bunuh diri dekat kolej tersebut. Memang seram guys bila fikir balik apa yang terjadi kat Sharina. Sebab yalah, bila kau fikir kau cakap dengan kawan kau, rupanya bukan makhluk gaib yang telah menjelma jadi kawan kau. Dan lagi-lagi terdapat berita tentang seorang pelajar telah membunuh diri dekat kolej dia tu. Terus jadi gangguan di mana ramai pelajar, bukan Sharina sahaja yang telah terkena histeria. Memang kita boleh faham sebagai seorang pelajar ke student kan dekat kolej, universiti semua kan, memang banyak gila kerja macam Sharina ni, banyak gila tesis yang kena buat kan. Tanggungjawab ni, tanggungjawab tu, nak kena fikir keluarga dekat kampung halaman lagi kan. So memang benda-benda macam tu boleh menjadikan seseorang itu stres gila lah. But then again, yes, kita pun nak kena sentiasa ingat kita punya perkara-perkara wajib kita perlu buat kan. Macam Sharina ni, Alhamdulillah dia menunaikan solat dia semua kan. Dan lagi bagus kalau boleh sentiasa membaca Al-Quran dekat bilik asrama semua untuk memberikan pendinding dan juga selamat sikit lah daripada gangguan-gangguan macam ni Tambah lagi dengan sokongan sahabat-sahabat kita kan, kalau kita stres ke apa kan, kita boleh meminta pertolongan mereka untuk teman ke, borak-borak, release stres, pergi keluar makan ke apa kan. Tak perlu kita nak stres sangat dekat diri kita ni, sebab sebagai student muda lagi kot, jauh lagi perjalanan dalam hidup kan. So tak maulah kita nak stres-stres ni kita pun ada ramai kawan semua kan. Sentiasa memberikan sokongan, sebab benda-benda macam ni bukan sahaja gangguan makhluk gaib ke apa, tetapi juga ia boleh menjadi satu gangguan mental, which is tak manis guys, memang bahaya. Jadi itulah kisah seram Kliwon pada hari ini. Aku harap korang terhibur dengan kisah seram yang aku sampaikan hari ini, dan aku nak minta maaf jika ada sebarang kekurangan, sebarang kesilapan. Aku akan buat yang terbaik lagi dalam masa akan datang. Thank you so much sebab tengok video aku berawal sampai habis. Kepada yang belum lagi subscribe, please tekan subscribe, tekan bell notification. Dan kepada semua yang telah memberikan aku sokongan berawal sampai sekarang ni, aku nak cakap thank you guys. You guys are the best. As always, never stop creating. I will see you in the next premiere, insyaAllah. Assalamualaikum. Stay safe, stay healthy guys. Take care. Bye bye.